Galah pun tak tahu dah datang apa. Balik ke kampung ni tok orang kata, "Hai, ambil galah main akik Moktan." Ambil galah nak akik Moktan. Moktan pun tak tahu datang apa. Sebab duduk di Kota Damansara lama sangat. Padahal asal usul utara. Contohlah contoh. Tak kira asal usul utara ke pantai timur ke selatan ke. Selatan lebih kurang lagi bahasa dengan Kota Damansara ya. Ini apa nama ni? Asal usul utara. Duduk di Kota Damansara lama sangat. Balik utara tak erti cakap. Jadi supaya anak saya. Anak saya dia jadi kekeliruan identiti. Mak dia orang Kota Damansara, pak dia orang Kedah. Anak saya lah. Anak kita. Dia tekah balik Kedah, dia bunyi ayak. Tekah balik Kota Damansara, duk sembang dengan atuk dia, duk air. Dia pun tak tahu mana satu air ke ayak. Jadi, tak apalah. Balik Tok Wan kata ambil galah nak ke Moktan. Galah pun tak tahu apa dia. Baru di sekolah. Balik pupu orang rumah lah, orang sini lah, orang KL. Bawa balik ke Kedah. Dengan anak nakan. Tengok lembu melompat. Seronok tengok lembu. Kita tengok lembu rasa macam nak ligan. Kan, kacau orang tengah nak berjalan, dia lintas jalan. Dia seronok tengok lembu. Lembu. Teruk sangat lah tuan-tuan. Lepas tu ada seorang pelajar Kuala Lumpur lah. Anak kepada Toke Wan Chopati, Setiawangsa Keramat Chopati. Masuk ke lapor diri lah di Teratak Ilmu Madrasah. Madrasah yang tuan-tuan duk bagi sumbangan untuk kita semua tu. Lapor diri. Dah lama tu saya pergi. Kebetulan hari tu kita pergi pejabat. Sampai parking tu nampak ada seorang, nampak ayam duk berlari. Ayam tu berlari. Ayam ni saya pun macam ada benda duk ligan. Selalu ayam relax. Ayam makan duk patuk makanan dekat tepi kaki kita. Biasa jinak-jinak lah ayam situ. Tapi hari tu macam berlari. Ayam bermuka nampak pucat. Nampak macam takut. Tiba-tiba nampak ada orang duk ligan dia. Ligan, kejar. Duk kejar dia. Sebab dia lah budak KL. Panggil dia, "Hai, hang ligan ayam tu pasal apa? Pasal apa hang duk hambat ayam tu? Duk kejar ayam tu pasal apa?" Dia kata, "Comel. Ayam pun comel." Lepas tu kali kita beritahu duk melawak dengan waris. Mana-mana lepas ni waris Kuala Lumpur, sebelum hantar anak ke Teratak Ilmu, pastikan pergi zoo dulu. Tengok binatang puas-puas. Kalau tidak habis ayam-ayam kucing-kucing. Yang lembu itik tu di Teratak tu semua dia ligan habis. Baiklah. Maka tuan-tuan, nak cerita apa je galah. No? Galah atau apa galah tu lah. Ada orang duk kait, Moktan. No? Jadi orang dulu ni, dia bukan iktibar. Iktibar makna merujuklah kepada jam sangat. Kita sekarang ada jam tengok. Syuruk pukul apa? Makna syuruk? Tu. Syuruk 7 minit senang. 7 minit. Tahu dah. Dulu ni iktibarnya pada benda. Dipanggil jam bayang. Tengok pada bayang. Tuan-tuan, tetapi ke Turki. Di Turki ni tempat yang kita pergi Istanbul lah. Istanbul ni asalnya Islambul. Maksudnya panjang lah. Istanbul tu kan tajuk kita bukan tu. Cuma nak sebut soal bayang ni. Biasa orang pergi Turki ni pergi mana? Pergi Spah Bazar, kan? Egypt Bazar ke benda tu. Pergi tempat beli belah sebagainya. Kita lupa tertib. Orang pergi ke Istanbul untuk nak melihat antaranya khazanah Islamiyah. Tinggalan Islam, kehebatan Islam, syiar Islam. Sebuah tempat yang Nabi sabdakan sebaik-baik raja dan sebaik-baik tentera. Tu tujuan kita pergi, baru jadi ibadah. Baru permusafiran kita jadi berkat. Sebab Nabi tengok tempat yang Nabi sebut sebaik-baik raja. Yang rajanya bila dia tawan kota pada hari Rabu, mai hari Jumaat, nak sembahyang Jumaat, dia minta izin kepada paderi di sebuah gereja Hagia Sophia tu untuk nak mendirikan solat Jumaat dalam tu. Elok nak sembahyang tu, rajanya Sultan Al-Fatih tengok, kiblat ni tak sama dengan bangunan ni. Dia kasyaf. Dia nampak Kaabah. Dia nampak Kaabah, maka betulkan. Sebab tu kalau tengok dalam Hagia Sophia tu, kiblat dia sengit. Kiblat sengit sebab itulah yang ditentukan oleh Sultan Al-Fatih dan memang itulah yang tepat sekali. Walaupun tak ada jam kompas pada zaman tu lagi. Tu. Kasyaf, orang yang Nabi puji
Tidak, Nabi nak puji saja. Hebatlah. Bayang tahajud tak bisa tinggal. Kita nak pergi tengok yang tu. Tuan-tuan. Nak pergi tengok tempat yang mana ada 7 bukit dikeliling. Dan 7 bukit tu ada kisahnya. Tak mau cerita lah hari ni semua. Kita cerita minggu depan. Masa kita kat Turki nanti. Cuma nak sebut, antara tempat yang patut kita pergi, bahagian guru sebut tertib. Bila sampai di Istanbul, tertib mula-mula kena pergi Masjid Al-Fatih dulu. Masjidul Fatah. Situlah makam Sultan Muhammad Al-Fatih. Makam situ, isterinya pun situ. Ziarah makam, bertawassul, kan? Minta kepada Allah Ta'ala, moga-moga semangat, kelebihan diberikan kepada Sultan Fatih, juga diberikan kepada kita dan zuriat keturunan kita, semangat juang tu. Itu tawassul tu. Lepas tu dekat situ, dinding tu ada satu, dia panggil jam. Jam yang berdasarkan musim ada musim sejuk, ada musim panas, tak silap tu. Tengok kaedah bayang dia tu. Hebat teknologi dia. Dekat dinding tu. Kita dapat tengok keadaan tu. Kita tengok, ya Allah, Masya Allah. Kan? Tak kira dalam masjid dia lagi. Dalam masjid dia tu, banyaklah dia siap kat depan ni, dia ada 2 tiang. Yang dikatakan menentukan sebagai penanda ataupun satu isyarat bila berlakunya gempa bumi, pergeseran ke apa tu kat bawah, maka ada isyarat pada tiang tersebut macam-macam lah. Hebat. Teknologi Islam dulu hebat. Buat main daripada bila jatuhnya Andalus, teknologi tu buat main ke Istanbul. Jadi termasuklah dalam nak melihat masa tu digunakan galah. Galah ni juga dia ukurannya lebih kurang tombak. Panjangnya lebih kurang 7 kaki ataupun 4 hasta setengah. 4 hasta setengah. Hasta ni ke mana hasta? Ni depa. Ni depa. Ni hasta. Tanya anak-anak tak tahu dah. Tanya anak-anak tak tahu. Hang tengok ambil yang lebih cukup 2 kolah. 2 kolah ni ke mana? 1 hasta setengah. 1 hasta setengah lebar. 1 hasta setengah dalam. Hasta pun tak tahu dah. Ni hasta. Hasta ni tengah pergi siku. Depa. Ni. Kan sebelah je depa. Sedepa ni 2 depa. Kan ni depa. Jengkai. Jengkai. Tahulah. Ilmu orang tua-tua kalau mau keduk hilang, makin lama makin hilang. Jadi tombak ni panjang mana? 7 kaki. 7 kaki panjang mana, dek? 7 kaki. 1 kaki? Pitok kaki kawan. 7 kaki. 7 kaki. Lebih kurang 4 hasta setengah. Dulu ni dipacak tombak tu, maka ditengok bila matahari mula naik, bayang-bayang yang asalnya panjang. Makin lama makin pendek. Pendek dan sepanjang dengan galah tersebut. Maksud apa maksud panjang galah? Maknanya bayang-bayang tu dia makin lama makin pendek, bayang-bayang tombak makin pendek. Dan kalau kita sebelum pacak tu kita tanda dulu panjang galah tu. Terbalikkan, tidurkan galah tu, tombak tu, tanda hujung dekat mana dan pacak balik. Jadi bayang-bayang tadi dia akan menghampiri dekat tempat kita tanda tadi. Sampai betul-betul hujung tu. Tu kata isyraq tu, syuruk. Apabila matahari telah nampak seperti tombak kita, sepanjang dengan bayang-bayang tombak tu. Sembahyanglah ia salla li isyraqin wa qur'anan tala, sembahyanglah ia dengan solat sunat isyraq. Bila disebut, bila masuk isyraq tu, kita ambil saat lebih kurang dalam 10 minit, 12 minit. Biar matang lagi cahaya tu. Biar terik sikit cahaya tu. Ni kadang-kadang tak apa nampak matahari lagi. Jadi waktu jadi dipanggil apa? Shibih ni di antara nak isyraq tak isyraq lagi. Nak isyraq tak isyraq. Biar nampak sikit. Pasal tu setengah tu dia beli masa. Lebih kurang 10 minit, 12 minit. Baru dah sembahyang solat sunat isyraq. Dan Quran ia baca. Adab orang sambut isyraq, sambut matahari naik. Yang pertama solat sunat isyraq. Ini yang disebut lepas subuh macam kita ni, insyaAllah moga-moga lepas mayang subuh, duduk dalam masjid. Duduk dalam surau. Kalau kita mayang di rumah, duduk. Nak eloknya masjid lah. Duduk sampai isyraq. Dan kita pula bukan duduk saja, duduk dalam majlis ilmu. Duduk dalam satu majlis yang membincangkan macam mana nak menjadi orang yang dekat dengan Allah. Amalan apa kena buat. Kan? Contohnya lah. Sampailah isyraq, kemudian dia solat sunat isyraq 2 rakaat. Macam dia mengerjakan
No? Ibadah haji umrah. Cuba takkid balik sama ada umrah ataupun haji, tapi itulah pahalanya. Allah senang-senang ya. Orang nak pergi haji, nak pergi umrah habis puluh-puluh ribu. Dia duduk dalam masjid sat ya, masuk isyraq sembahyang 2 rakaat, dapat dah. Dapat dah pahala tu. Pahala je lah. Lagi dengar kata saya tak pergi haji dah, pasal apa? Saya sembahyang sunat isyraq. Tak juga. Tapi pahala tu. Maka 2 benda sini disebut. Yang pertama solat sunat isyraq, yang kedua baca Quran. Baca Quran. Kalau mampu buat di masjid, buat di masjid. Kalau hari bekerja, kita buat di pejabat. Buat di pejabat. Tapi kita duduk atas jalan masa tu. Nak buat macam mana? Boleh juga. Kita tolak lepas subuh ataupun sebelum subuh tolak dah. Biasa lepas subuh lah. Lepas mayang subuh tu kita tolak. Dia gelap-gelap weh. Sampai isyraq. Semayang atas kereta. Bolehkah semayang atas kereta? Pasal apa tak boleh? Semayang sunat boleh semayang walaupun tanpa menghadap kiblat. Solat sunat sahaja. Fardu tak boleh lah. Semayang sunat tak menghadap kiblat atas kereta. NKVE ke? Diuk ke mana ke? Allahu Akbar. Bukan nak kena rokok sujud pergi ke bawah tak. Isyarat. Nabi sendiri solat sunatnya di atas kenderaan. Tapi kalau semayang biasa kena cari kiblat lah. Ni semayang atas kenderaan tak apa. Tak ngadap kiblat pun tak apa. Cukup memandai berwuduk. Buat. Ini besar sekali masa tu daripada Tarim, Hadramaut. Naik van nak pergi ke Seun. Seun tak silap Seun. Jadi perjalanan nak pergi tu, naik dengan driver. Driver ni Habib juga. Dia bukanlah Habib yang tok rusak mengajak tak. Tapi dia orang alim lah. Orang ada ilmu. Ahli soleh, ahli ibadah. Duduk atas kereta tak sembang. Duduk senyap. Tak nampak kepala duduk tunduk. Okey. Tunduk. Okey. Tak tangan duduk gitu. Rupanya dia semayang. Dalam perjalanan daripada Tarim nak pergi ke Seun, dia semayang tak berhenti. Tak tahulah berapa puluh rakaat. Ya Allah. Itu kehidupan di Tarim. Itu kita sebut kat mana-mana orang hak kita kenal, selain daripada kita ajak, kalau boleh pilah umrah, pilah sekerak mungkin. Kalau mampulah, tak mampu sekali dua cukup lah. Mampu nak pergi kerak, pergi. Bukan kacau orang. Bukan duk kacau kota orang pun. Pilah dah mampu. Daripada duk habis duit bukan-bukan, duk pergi Zimbabwe ke mana ke, baik pergi umrah. No? Pergi umrah. Banyak iktibar dapat kita belajar di sana. Ada orang kata daripada pergi umrah baik tolong orang. Tak apa, tolong orang jugalah. Tapi kalau dah mampu sangat banyak lagi dia pergi umrah. Tapi selain daripada pergi umrah, kita sebut kata kalau mampu pergi ke Tarim, pergilah. Pergi ke Tarim. Tengok kehidupan di sana. Allahu Akbar. Tentang sembahyang tarawih 100 rakaat. Sembahyang tarawih 100 rakaat. Kita sini baru tuanku abang kata jangan buat apa, kena sembahyang 20 rakaat. Oh, kau nak marah kat tuanku. Bukan tuanku suruh buat apa, suruh sembahyang 20 rakaat. Kan? Tu pun ada yang ingkar. Kan? Ingkar tak apa lagi. Duk pergi kata pula lah. Kata sembahyang 20 ni bukannya sunnah, bid'ah. Nabi tak sedap buat. La ilaha illallah. No? Kita kata Sayyidina Umar yang ijtihad. Sayyidina Umar salah lah. Sayyidina Umar pula salah. Dia pula betul. Hebat lagi dia daripada Sayyidina Umar. Pahaman orang hari ini. Kadang-kadang dia lebih alim daripada ulama. Lebih alim daripada sahabat. Imam Syafi'i pun dia petikai, alim lagi dia. Jadi, masyarakat muslimin rahimakumullah, suasana ibadat di sana lain macam. Nah, kita nak naik taksi, ketuk. Dia buat begitu. Rupanya dia tengah baca Quran. Tunggu dia habis dulu, baru dia buka pintu, tanya nak pergi mana. Tu, suasana sana. Kita sini tengah baca Quran pun. Tuan-tuan, telefon bunyi tinggal Quran. Telefon bunyi tinggal, sepatutnya hanya habiskan ayat tu. Jangan baca setengah, lagi sambung, cakap telefon lagi sambung balik. Mana boleh kalamullah diselang-seling dengan kalamun nas. Tak ada adab. Baca sampai habis ayat, sadaqallahu azim, tutup Quran. Cakap telefon. Ini kadang depan Quran. Gelak, depan Quran. Quran duduk terbuka tu. Tak kena cara kita. Baik, itu antara yang disebut solat sunat isyraq dan Quran ia baca. Hizban fa'akthar bitti'azin ma'adab wa huduri qalbin khashi'an wa murattila. Hizban fa'akthar bitti'azin ma'adab wa huduri qalbin khashi'an wa murattila. Satu hizib maka lebih banyak dengan mengambil peringatan serta adab
dan hadir hati sambil khusyuk dan tartil. Ini panduan membaca Quran yang sebenar. Satu hizib ni kita panggil satu makro' lah, no? Satu bunga. Paling kurang baca Quran ni satu bunga. Kalau kita perhati dalam Quran ni, dia ada kan tanda bunga tu kan. Satu juzuk dia ada 8 bunga. Ada 8 hizib, 8 makro' tempat baca. Jadi bacalah satu bunga. Makna 8 kali baca, 8 kali bunga, habis satu juzuk Quran. Ya. Kalau tak silap, antara silibus ataupun sukatan pelajaran penghafazan di Darul Quran, Kuala Kubu Baru, wajib sehari menghafaz satu makro', satu bunga, satu hizib tu. Lebih kurang dalam 2 muka surat lebih, kadang 3 muka surat gitu je. Baik. Jadi paling kurang baca satu hizib, satu bunga. Cuma kadang-kadang payahlah nak baca satu bunga ni. Lajak sikit pun tak apa. Dan baca itu pula dia kata, maka lebih banyak satu hizib, maka lebih banyak satu hizib atau lebih banyak. Okay? 2 bunga, 3 bunga. Kalau 4 bunga, mana setengah juzuk. 8 bunga, mana satu juzuk. Dengan mengambil peringatan. Bila baca ayat itu, ambil peringatan. Iktibar ayat. Tengok ayat Quran tu renung maknanya. Ini contoh macam ni musim kemerdekaan. Bila merdeka ni, para guru iktibarkan kita kepada satu ayat. Alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis sama' ma yumsikuhunna illa Allah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun. Alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis sama', kata Allah, hey, tak tengok ke? Tak tengok ke? Apakah tidak dilihat, tidak melihat kepada burung? Burung ini sebuah binatang yang bebas merdeka. Dalam konteks orang yang merdeka ni kena tengok burung. Burung merdeka sungguh. Pasal apa? Musakhkharatin fi jawis sama'. Dia nak terbang dekat langit tu, kok mana? Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, ikut suka dia. Tak ada langsung yang menghalang. Kita tak boleh iktibar merdeka ni pada binatang kebau, lembu, ayam, itik, rimau. Tak boleh sebab bila nak berjalan sampai dekat pokok kena kona. Ya. Sampai dekat dinding kena kona. Kita jalan sampai dekat bukan jalan dah, tak boleh jalan dah. Tapi burung tak. Dia nak ke depan, ke belakang, kiri, kanan, tabah, kosong. Langit tu kosong. Itulah bebas merdeka. Tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala sambung lagi ayat tersebut, bebas merdeka bukan bebas segala-galanya. Mayum sikuhun, tak ada siapa yang boleh halang burung tu. Illallah, kecuali Allah. Maknanya merdeka macam mana pun, ingat kita tetap tertakluk dengan hukum Allah Ta'ala. Ada yang boleh buat, ada yang Allah Ta'ala bagi buat, ada yang Allah tak bagi buat. Itu panggil merenung ayat Quran. Tengok peringatan ni. Ini masa kita boleh bebas merdeka buat apa saja. Menyanyi apa saja. Bukan tak boleh nyanyi, boleh. Tapi tengok lagu. Merapu, tambah-tambah zaman ini, lagu-lagu yang berunsur memuji sesuatu yang berunsur syirik dan sebagai puji lebih-lebih, kan? Ataupun yang berunsurkan ketuhanan yang syirik. Wa'iyadzabillah. Bergencok. Apa bergencok? Gencok, menari. Kan tak boleh menari, nak menari pun di rumah pecah kepala, tak apa. Tapi depan orang ni kena ada tempat-tempat juga. Menari ikut dan. Musing pada badan. Bukan tak boleh menari, boleh, tapi tengok tempat. Tengok menari tu jenis macam mana. Baik. Kok dan sampai tak ada sekatan dah. Bertabah baru-baru ni pula jadi isu budak tahfiz pergi hadir ke majlis. Pakai serban, pakai jubah, hadir majlis. Ada orang kata tak apa, dakwah. Kita tak nampak budak tahfiz tu pergi dakwah, nampak macam budak tahfiz tu yang kena dakwah. Sebab tu kita ni tuan-tuan, bukan kata budak tahfiz, kita ni pun sama. Ada majlis yang kita boleh hadir, ada majlis yang makruh kita hadir, ada majlis haram kita hadir. Hatta kenuri, tengok tok guru pondok. Guru pondok ni bisa tengok sekali lah dia. Dia pergi kenuri ni, sebab dia dah makan lah. Orang pun hormat juga. Di posnya macam dia makan. Lepas tu elok pergi makan tu, agak DJ dia terlupa pergi pasang lagu. Dia tak sedap dah mungkin. Lagu kalau lagu setakat lagu biasa tak apa, lagu dulu sedap. Kalau dulu pergi makan kenuri dulu ni sedap. Kita ingat lagi dulu ni kalau makan kenuri dia buat canvas tu, meja panjang, tukang hidang buat metala, makan ada 4 mata buh piring, nasi pun dia buat nasi letak pinggan 3 atas dulu sono. Lah ni semua isi sendiri, tuan-tuan.
Lepas tu dulu pun pasang lagu sedap. Dulu makan pun sedap. Nasi masuk elok je nasi. Dulu punya kenuri kalau pasang lagu tu sedap. Nasi tu masuk elok. Lagu apa? Antara Al-Quran. Dengar. Kalau mula dengar sedap. Pasal Quran, pasal apa nama ni. Lain ni tak. Dengar lagu tu macam kepala nak terangkat. Makan nasi macam nak terkeluar balik. Pemilihan lagu pun penting juga tuan-tuan. Tidak habis. Jadi lagu tu merapu sangat. Tok Guru pun lari. Bahkan ada majlis yang Tok Guru tak hadir. Sebab berlaku makan yang bercampur. Kalau Tok Guru di Kedah dia panggil Rabu Nangka. Kerabu Nangka. Campur habis. Kan? Lelaki perempuan. Dia tak mahu. Dia lari. Maknanya ada spek-spek pemilihan majlis benda tu. Bagi kita tak maulah kawan Tok Guru macam tu. Tok Guru kita panggil Tok Guru close-minded. Tok Guru yang konservatif. Tok Guru yang ortodok. Bagi kita. Sebab itu pandangan kita lah tu. Tapi bagi dia ada cara dia. Dia warak. Dia biasa bawa Allah raham Tuan Guru Haji Rifai Yaakob. Duduk pondok dia dulu ni. Dia ni ahli majlis fatwa kerajaan dari Kedah. Datuk Mufti sendiri mai ke rumah. Bagi surat pelantikan jadi ahli majlis fatwa. Kalau kita tak kena pergi pejabat Datuk Mufti. Ni dah Datuk Mufti sendiri mai. Macamlah Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Maliki. Pernah kan buat daurah di masjid kita kan? Antara anak muridnya Ustaz Mahathir Jol. Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ni tak ada tauliah. Tak ada tauliah negeri Kedah. Disebut tak ada tauliah. Tak ada tauliah negeri Kedah. Syekh Ahmad Fahmi ni mengajak merata. Tak ada tauliah. Dia tak ada tauliah negeri Kedah, tapi dia pembuat soalan untuk orang ambil tauliah negeri Kedah. Maknanya ada level-level ni lah. Nah, tak lagu tu tak perlu tauliah dah. Maknanya. Baik, tak apalah. Jadi pernah kita buat Tuan Guru Haji Rifai Yaakob ni, Allah yarham, sampai depan kedai. Dia ada, Tok Guru ni jarang makan kedai. Dia warak ni dia terkusyubah, tinggalkan benda-benda yang sama-sama ni, takut-takut malah ini akhir masak sendiri. Tu orang yang warak. Kita dah lagi banyak makan kedai daripada masak sendiri. Orang yang warak ni dia lagi banyak masak sendiri daripada makan di kedai. Tekah terdesak sangatlah nak rasa masakan kedai, tak apalah. Tapi lagi banyak masak sendiri. Lepas tu hari tu pergi belah Perak ke tak silap, Perak ataupun Penang, tak ingat. Pasal Penang. Balik tu lewat dah. Itu kesian lah kat kami ni. Tu kata kita makan kat kedai lah. Patutnya makan di rumah. Tok Guru punya sampai tahap tak nak bagi para pelajar ni makan di kedai. Dia buat kedai dalam madrasah. Dia buat keluar duit dia bukan ada duit sangat. Tapi dia buat keluar pergi beli belanga, beli tonggeh, beli apa barang-barang nak masak, bacak kotiau ke apa, nak masak apa, nasi goreng ke apa. Mai kawan-kawan kita geng tok paki, geng ngaji pondok juga masak. Tengok pergi makan kedai bukan-bukan. Takut, tak tahu lagu mana keadaan. Tok Guru takut sampai tahap macam tu. Sebab hati kita ni rosak dengan sebab pemakanan kita yang tak dijaga. Masa itulah isu macam-macam. Macam-macam masalah makanan kotor, kan, penyediaan yang tak sepatutnya. Lepas tu dah tak ada arah dah nak kena makan dah, tengah hari dah pukul 3 ke 4 dah, tengah hari tak makan lagi. Tok Guru kata kita pergi makan dulu. Kita dengar Tok Guru kata pergi makan, rasa seronok makan kedai. Makan kat kedai seronok. Kalau kat pondok makan nasi dengan ikan masin lah. Nasi pun masak guna dapur semawak. Dalam periuk buyung tu. Dapur semawak. Tahu dah dapur semawak? Tak tahu dapur semawak. Dapur semawak ni dia kaki 3. Masak kena pam tu minyak gas. Pam. Cucu pum. Hilang bulu kening sebelah tu. Tambak muka. Dapur semawak. Tak ada dapur tu pula ni. Lepas tu. Kedai yang selalu makan ni. Kedai orang pondok juga. Tak buka pula dah. Pergi cari kedai lain. Pergi satu depan kedai. Tok Guru kedai ni boleh ke? Dia tengok. Dia kata kedai lain kot. Jalan depan lagi. Tok Guru kedai ni boleh ke? Dia tengok. Kedai lain kot. Dia kata begitu. Jalan depan lagi. Dia tak kata tak boleh. Cuma dia kata kedai lain kot. Mana tak boleh lah. Kita faham lah. Bawa lagi. Sampai satu kedai. Tok Guru kedai ni boleh ke? Dia tengok. Dia tunduk bawah. Kita faham lah kedai lain. Lah kedai sampai ke rumah. Sampai ke pondok. Tak makan kedai. Pasal apa? Dia tengok yang masak tu siapa? Kan dia nampak tu kan masak tu. Kan jauh mana pun nampak makan. Yang masak tu kadang perempuan. Pakai baju tangan pendek. Kan ada tengah tu tudung pun tak pakai. Kalau ni maruah dirinya benda yang paling mahal, bahkan diazab kalau kita tak jaga elok-elok. Kena azab ni, aurat ni. Yang ni pun dia tak jaga. Ni cara fikir Tok Guru lah, bukan cara kita fikir. Kita fikir ni kan kita sama dengan Tok Guru fikir. Kalau yang ni pun tak jaga, apatah lagi soal penyediaan makanan.
Berapa ramai orang yang dia masak nasi pun, dia tak basuh perah. Dia hanya basah. Ejaan sama, ba, alif, sin, ha. Tapi boleh dibaca dengan basah, boleh dibaca dengan basuh. Ejaan Jawi lama kan. Membasah beras dengan membasuh beras. Basah ni apa? Dia hanya masuk air, kaca-kaca-kaca, tuang. Ramai orang basuh macam tu. Masuk air, kaca-kaca-kaca, tuang. Masuk air, kaca-kaca-kaca, tuang. Kalau basuh, dia kena mengalirkan air. Sama ada ditoskan di dalam penapis, ataupun dia bagi air tu mengalir juga keluar daripada periuk tu. Mungkin nama kata mengalir. Tapi berapa ramai orang buat macam tu? Tak. Hanya masuk air, kaca-kaca, tuang. Tak apalah tak nampak najis yang zahir. Tapi istilahnya bukan basuh, tu basah. Tak kira ikan lagi, rejar-rejar dalam besen saja. Tak mengalirkan air, pergi goreng terus. Makan ikan najis. Makan ikan najis. La hawla wa la quwwata billah. Itulah makin lama makin awak lah. Anak aku dia makin lama makin ketegak. Suami aku ni dulu bagus mula-mula kahwin lah ni makin lama makin cengih, bengis. Apa-apa duk jamu najis kat suami hari-hari. Sebab tak erti cara basuh. Di benda lagu ni kalau kita tengok, dia pun berasa nak marah. Bila sebut lagi rasa nak marah. Bila buat macam mana? Tak tegur, macam mana siapa nak tegur? Jadi dia tengok kalau yang ni pun aurat pun tak jaga, apatah lagi yang lain. Bukan suruh sangka buruk, tapi cara orang warak dia berfikir macam tu. Bola tak pergi main. Bola dia tak pergi kami main. Sudah kita minat bola. Tok Guru tak pergi main bola. Nampak macam mana ni? Lalah kali pondok-pondok buat anjuran. Tandingan lawan bola di antara pondok. Sudah. Pondok lain Tok Guru bagi main. Tapi pondok kita Tok Guru jadi main. Dia tak pergi main bola. Tapi main juga. Main juga Tok Guru dia tahu. Walaupun kita buat nyorok kasut ni. Dia tahu. Dia perli satu pakai teriak habis. Dia kata dia baca satu bab tu. Kan? Dia kata ada orang lagi pandai pada kitab. Ni kitab kata tapi tak sangka no. Ada orang lagi pandai daripada kitab. Allah, teriak habis kita ni. Kan? Bukan dia tak bagi main bola ni sebab kata bola tu haram dah. Dia cuma tak bagi dalam konteks pendidikan dia. Tarbiyah dia macam tu. Sebab alasan yang disebut, bila main bola ni, berapa sebelah? Sebelah. Sebelah. Jadi berapa? 22 merebut satu bola. Bola ni dia bersifat merebut. Takkan bola main kita lari, mesti kita pergi kat bola kan? Kita ligan bola ke bola ligan kita? Kita ligan bola. Kena ligan bola tu, kena dapatkan bola tu. Merebut. Ini pemikiran tasawuf bagi Tok Guru tak boleh. Sebab duduk rebut. Bola ni sedikit. Benda yang sedikit-sedikit ni nisbah kepada apa? Nisbah kepada dunia. Dunia ni apa? Dunia adalah al-qalilu minal qalil. Al-qalilu minal qalil. Sedikit daripada sedikit. Dahlah sikit daripada yang sedikit dunia. Lagi kita cari, lagi kita ligan, lagi tak dapat. Lagi kita kejar harta, lagi tak dapat sebenarnya. Itu pemikiran tasawuf lah. Jadi bila kita duk main bola ni, kata secara tak langsung mengasuh hati kita ni untuk merebut benda yang sedikit, rebut dunia. Ni cara Tok Guru tasawuf dia hurai tuan. Jangan pergi tanya Tok Guru fiqah, tak kena. Jadi dia faham nak main bola ni, pergi tanya Tok Allahyarham Tuan Guru Haji Saleh Musa. Seorang tokoh tauhid lah di Kedah, pondok di sini. Tuan Guru Saleh Musa ni nak merik pada ulama besar di Mekah. Tok Guru macam mana ni main bola ni? Tok Guru Saleh jawab apa? Aku kat Mekah duduk main bola. Kat Mekah main bola. Dua dalil terus dia bagi. Dekat Mekah ni afdalul makan, semulia-mulia tempat. Mekah ni semulia-mulia tempat. Main bola di Mekah. Maknanya kat sini boleh lagi. Kat Mekah pun main bola, sini lagi boleh. Tu jawapan seorang ahli syariat. Dia jawapan dalam jawapan dalam bentuk syariat. Mana main bola ni sihat. Al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang sihat daripada tubuh badan yang sihat. Bila main bola, kita jadi senaman sihat. Bagus, hukumnya sunat main. Tu jawapan dalam konteks syariat. Tapi Tok Guru tadi dia ada alasan dia juga. Jawapan dalam bentuk tasawuf. Duk asah hati dia duduk ligan benda yang sikit. Benda tak elok. Sebab bola ni bersifat merebut. Berbeza dengan takraw. Takraw Tok Guru bagi main. Bahkan siap buat kot lagi. Suruh main takraw. Pasal apa? Sebab takraw dia bersifat memberi. Bukan bersifat merebut. Tu kita tengok kritis pemikiran tasawuf ni. Pasal apa takraw ni dia 3 kali ya. 1, 2. Yang ketiga kita kena bagi dekat lawan lah. Kalau kita dah ambil kat kita lagi batal. Kalah. Dia kena 3 kali. Kalau 4 kali tak boleh kan? 3 kali ya. Lagi-lagilah takraw 7 sekali ya. Sekali 2 kali ya. Badminton lagi Tok Guru suka. Pasal apa badminton? Lagi sekali ya. Dia mana boleh banyak kali. Main je bagi tu. Main tak ada nak ambil pun. Tak ada nak jadi milik kita pun shuttle tu. Bulu-bulu ayam. Tak ada jadi milik kita. Main je kita kena bagi dekat pihak sana balik dah. Tu
Tu kritisnya, betapa kritis, betapa tajam ataupun halusnya cara pemikiran ulama begitu. Tu cara dia lah. Tuan-tuan, baik. Nak ceritanya begitu. Baik. Jadi macam itulah bila dia melihat kedai-kedai tadi pun kita makan semua. Kadang-kadang dah makan bertahun dah baru tahu kata kedai itu tak ada segi halal. Makan dah bertahun-tahun dah baru tahu kata segi rupa-rupanya kedai itu tak ada segi halal. Tu kita. Tak ambil berat langsung. Kan? Apa ramai orang duk pulun makan apa? Jonis ke apakah? Kena tarik Jonis kena tarik segi halal ke apa? Tu contohlah contoh. Dan dia kata lagi serta adab, membaca dengan adab, menghadap kiblat, berkeadaan wudu sebagainya, kan? Hadir hati kita duduk pada Quran tu. Sambil khusyuk, bukan kita ingat benda lain tapi ingat merenung ayat-ayat Quran dan tartil baca dengan perlahan-lahan, kan? Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at. Apakah tidak dilihat pada unta macam mana diciptakan unta, ya Allah. Unta ni hebat ciptaan Allah. Bila berjalan tengah padang pasir, orang letih dia tak letih sebab kaki dia tak tenggelam. Foundation dia buka setiap kali pijak. Lepas tu pula lemak dia bukan macam lemak binatang lain, lembu, kebau. Tak, lemak dia duduk di bonggoi. Dia hantar tempat yang diperlukan tu. Hebat unta. Tu makan daging dia pun tak macam daging lembu. Bila main ribut pasir, kita tak boleh jalan dah. Tak boleh buka mata dah, tak nampak. Unta masih lagi boleh berjalan sebab mata dia ada visor. Kelopak mata. Oh, hebat. Tu tak tengok sifat lagi. Sifat unta macam mana? Malunya mengalahkan manusia. Ada musim-musim dia mengawan. Tak mau cerita lah. Kita akan datang insyaAllah. Mana kita baca Quran, ayat tu kita dah renung macam-macam dah. Wadawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil ma'na walil batnil khala. Wadawa'u qalbi khamsatun fatilawatun bitadabburil ma'na walil batnil khala. Dan ubat hati iaitu 5. Sikit lagi, 2 baris. Pagi ni kita baca syair manzumahnya hang pendek. Pendek, lepas tu kita hurai kot lebih banyak sebab dia pendek, dia 4 baris saja. Yang bulan lepas sampai ada 12 baris. Minggu ni, bulan ni 4 baris saja. Yang ketiga ni dia kata ubat hati ada 5. Wadawa'u qalbin khamsatun. Hati kita ni kadang-kadang sakit, bukan kadang, selalulah sakit. Tak jaga percakapan, tak jaga pemikiran, tak jaga pemakanan, tak jaga tindak tanduk, maka sakit hati kita ni. Rawat hati, bila hati baik, kan yang disebut inna fil jasadi mudghah, dalam jasad manusia ni ada mudghah, ketulan. Idza fasadat fasada jasadu kulluh. Kalau jahat seluruh tubuh badan. Idza salahat, kalau baik, baiklah seluruh badan. Kalau jahat, jahatlah seluruh badan. Sebab tu hati kena jaga. Ni punca ni. Jadi ubat untuk nak jaga hati kita ni ada 5. Mana? Maka yang pertama fatilawatun, iaitu membaca Al-Quran. Bitadabburil makna, dengan memikirkan maknanya. Tu ubat nombor 1. Baca Quran, fikir makna. Baca Quran, fikir makna. Tapi tuan-tuan, ingatlah makna Quran ni dia ada 2. Ada makna yang secara zahir yang boleh kita faham secara literal. Tapi ada juga makna Quran yang perlukan kepada huraian mufassirin, huraian tafsir. Tak boleh kita pandai-pandai sendiri. Man fassara al-Quran birra'yi falyatabawwa'u maq'adahu fin-nar wal-'iyadzu billah. Siapa yang mentafsirkan Quran dengan pendapatnya sendiri. Saya rasa ayat ni maksud macam ni. Saya rasa ingat gulai ke duk rasa-rasa, masin tak masin. Quran bukan macam tu. Dia kena tengok apa pandangan tafsir, apa pandangan ulama tafsir. Bukan boleh kita duk rasa-rasa ni maksud ni urai ikut dan kita tak boleh. Siapa yang tafsir Quran ikut pandangannya sendiri, falyatabawwa'u maq'adahu fin-nar, dia tempah tiket masuk neraka. Tak boleh nah. Baik. Ada makna yang literal yang boleh kita faham terus tak apa. Tapi ada makna juga yang perlu dilihat dirujuk kepada pandangan tafsir. Baik. Dan bagi perut kosong walil batnil khala, ubat yang kedua, perut tu kosong. Apa maksud? Rajin puasa. Dan berlapar-laparan. Bukan sentiasa kenyang. Ni kenyang sedia. Kenyang berdoa pula tu. Berdoa. Ni kenyang telajak. Nabi pesan, perut kita ni ada 3 bahagian, 1 makanan, 1 minuman, 1 pernafasan, udara. Dia tiba habis dengan makanan, dengan air. Sampai nak menyawa pun tak boleh. Tak kenal lah tu cara. Mana hatinya rosak. Orang yang terlalu kenyang ni, hatinya ni tak sihat, hatinya tak baik. Dia sentiasa puasa, berlapar-lapar, bukan berlaparan sangat.
tapi tak terlalu kenyang. Wa qiyamul lailin, yang ketiga beribadah di malam hari. Ubat hati, nak hidupkan hati adalah wa qiyamul lail, bangun malam. Wa qiyamul lailin wat tadarru'u bis sahar wa mujalasatu salihin al-fuddala. Last sekali sekarang kita sebut wa qiyamul lailin wat tadarru'u bis sahar wa mujalasatu salihin al-fuddala. Ubat hati ada 5, kita dah sebut dah 2, Quran, yang kedua kosongkan perut, yang ketiga dan beribadah pada malam, 3. Yang keempat dan tadarru' pada waktu sahur. Waktu sahur ni kita bertafakur, bertadarru', kita beribadat, menangis, minta kepada Allah Ta'ala, tadarru', kita rendahkan hati kita. Akhir sekali wa mujalasatu salihin al-fuddala, dan duduk bersama orang-orang yang saleh, orang-orang soleh yang mulia. Berkawan dengan orang soleh. Cari kawan-kawan yang soleh. Orang soleh ni macam mana? Apa maksud soleh? Soleh ni apa soleh? Bukan nama dia soleh. Nabi mana tu? Laju-laju Nabi mana tu? Nabi rumah Pak Leh. Pak Leh mana? Soleh lah nama dia soleh. Panggil Pak Leh. Bukan Pak Leh kawan kita tu. Dah tu Ustaz suruh kawan dengan orang soleh. Soleh mana? Apa maksud soleh? Soleh maksudnya man addal fara'idha wan nawafil. Tu ta'arif soleh. Nak jadi anak yang soleh. Apa maksud anak yang soleh? Bukan anak yang cium tangan mak dah. Cium tu salah satu lambang. Tapi soleh adalah man addal fara'idha wan nawafil. Melakukan yang fardu-fardu dan yang sunat-sunat. Itu maksud soleh. Yang fardu pun dia buat, yang sunat pun dia buat. Puasa fardu pun buat, puasa sunat pun buat. Sembahyang fardu pun buat, sembahyang sunat pun buat. Kalau kata anak yang soleh, kefarduan daripada mak ayah dia pun buat, yang sunat, yang kalau dia tak buat pun tak salah pun, tapi dia buat juga. Contohnya yang fardunya hormati mak, tapi yang sunat cium tangan, cium tapak, cium dahi. Ni di antara dua kening ni cium. Lazimkan anak-anak kita, cucu-cucu kita dan cium dahi kita. Nah, lazimkan ajak dia, sebab tu kelebihan untuk dia. Disebutkan dalam Kitabul Adab, karangan Syekhina Said Ma'amin tu, membahaskan orang anak yang cium ni, dua kening mak ayah ni. Ada kelebihan, tak pun nak ingat tu. Gugur dosa ke macam mana tu. Ya tuan-tuan, itu antara-antaranya lah. Isteri yang solehah. Yang solehahnya. Yang fardu pun dia buat, yang sunat pun dia buat. Yang fardu apa dia? Menghormati suami. Cukup. Kan? Tapi yang sunatnya apa? Bukan sekat menghormati, bahkan menyenangi suami. Menyenangkan suami. Apa boleh khidmat, tolong suami kita. Walaupun kita kena sudut bahannya memang betul. Masak nasi bersuami yang kena masak kalau ikut tu. Bahkan kalau kami ingat masa bincang dalam bab munakahat dengan guru masa di madrasah dulu ni, dia bincang sampai tahap disebut tu, sampai tahap suami ni bukan setakat masak nasi kat isteri, kena suap ke mulut bini. Suap ke mulut bini pun tanggungjawab suami. Bimbing nasi ke suap mulut bini. Sampai tahap lagu tu. Bini ni kerjanya hanya melayan suami kan, dalam masalah dalam masalah hubungan, faham sendirilah jima' sebagainya, dan melahirkan anak suami dan menjaga menyusu anak suami. Itu kan. Satu je tugas dah. Kalau ikut tu lah. Tapi dah. So, isteri hari ni kadang macam-macam dia bantu suami. Segala segi. Kadang-kadang perbelanjaan pun dia keluarkan, dia kerja. Kalau isteri dulu, tuan-tuan, isteri dulu ni turun ke bendang dengan suami. Tengok tok kita, ya Allah, tok duk banting. Duk kerak padi dengan tok Wan. Tok saya pergi motong getah. Sampai kerangga masuk dalam telinga, kencing telinga, jadi pekak. Sebab tolong Tok Wan pergi motong getah. Hebat isteri itu. Berperang sekali kalau kita di Kedah ni. Isteri. Ada yang kata 2/3 dalam batalion, ada yang 2/3 jumlahnya dari kalangan perempuan. Maksud duk perang lawan dengan Siam dulu ni. Hebat tok-tok dulu ni. Kan, tok-tok lah ni duk perang apa? Perang dalam Facebook. Kan, ni tentera Puteri Sarah, ni tentera apa? Abang Tesla. Tak ada kerja dah. Biar pergi ke dia nak kahwin 3-4 dia punya hidup. Kita kira hidup kita ni. Nah, dia sampai tahap tengok perempuan-perempuan dalam Facebook ni, komen ikut dan sangat. Sampai tahap dia kata kahwin 3-4 tak relevan dah. Hang siapa? Tak ada masalah hang tak mau kahwin punya pasal hang. Tapi jangan duk mempertikaikan hukum Quran. Tu ustaz tu nak berlindung, bukan berlindung. Kita pun kalau boleh tak mau menikah ramai. Seorang pun tak larat jaga dah. Tapi jangan sampai kita merendahkan hukum. Tak boleh. Tuan-tuan, tak boleh. Ya. Kita pun tak galakkan. Afdalnya kahwin seorang cukup. Ramai-ramai tak mampu. Tentang orang mampu cerita lain lah, ni tak mampu. Tapi jangan merendah dengan mempertikaikan hukum. Ni duk kata hukum Quran tu tak relevan. Awak ingat Quran tu pok dia punya. Jangan. Kita tak setuju lagu mana cukup, kita tak setuju sudah. Jangan kita dah pertikai benda-benda yang lain.
Kadang-kadang terlajak sangat dia tengok komen-komen dia, Allah takut depa tak ada rasa takut. Wala iazabillah. Tak apa. Habis kemudian kata adabul qari wal hafiz. Insya-Allah kita akan bincang perbincangan akan datang adabul qari wal hafizu. Adab pembaca dan penghafaz Al-Quran. Ini ada adab-adab dia. Ini ramai orang suka hafal Quran. Alhamdulillah tuan-tuan, tuan-tuan tolong doalah. Semalam di madrasah kita khatam pula lagi seorang. Dan insya-Allah dia akan terus kepada peringkat syahadah pula untuk menyelesaikan syahadah. Dan mereka ni akan habiskan juga pengajian matan dan juga kitab-kitab untuk pergi ke peringkat yang seterusnya. Tolong-tolong doalah bagi berjaya sungguh anak-anak kita ni supaya mereka ni akan menjadi generasi pelapis ulama menjaga agama ni. Kalau tak ada mereka, siapa lagi? Siapa lagi nak jaga agama ni? Bukan senang jaga agama, susah hukum hakam dan sebagainya. Jadi insya-Allah ada adab-adabnya. Kadang-kadang hari ni hafal Quran tapi tak ada adab. Hafal Quran sebab apa? Sebab nak jadi imam tarawih. Sebab apa nak jadi imam tarawih? Sebab orang jemput jadi imam tarawih, orang bayar duit mahal. RM500, RM1,000 malam. Wala'iyadzabillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz boleh jadi imam tarawih tak kami? Di surau sekian-sekian hari bulan. Di masjid sekian-sekian hari bulan. Kira lagu mana? Tanya dah kira lagu mana? Kami bayar insya-Allah lebih kurang 800, RM1,000. Boleh. Sibuk tak? Saya tak sibuk boleh. Kalau ada bayar atas RM80. Minta maaf saya tengok jadual dulu. La ilaha illallah. La yashtarina bi ayatillah thamanan qalila. Jangan jual agama, jangan jual ayat Quran dengan harga yang rendah. Ni kita duk mengajak ni pun niat orang nak bayar kita, tak boleh. Tak boleh. Kita main ni kita mengajak Allah Taala yang bayar gaji kita. Soal masjid nak bagi, surau nak bagi, tu bukan sebab kita mengajak, tu sebab saja dia nak bagi, sebab dia duit banyak. Tak apa bagi. Kita boleh guna beli kitab, beli belanja kita sebagai, tapi nak bayar mengajak tak boleh. Kita bayar sebab jadi imam tarawih tak boleh. Ingat tu. Jangan kita gadaikan Al-Quran dengan bayar 6 juta, 10 juta pun tak boleh. Itu bukan harganya. Allah saja yang berhak bayar. Soal mereka bagi juga itu sebab mereka nak sedekah kat kita. Punya pasal mereka. Tapi tak boleh niat kita nak mengajak ni sebab kita nak habuan. Walaupun ada setengah guru kata boleh. Tapi kalau nak jaga lagi, eloknya jangan kita niat langsung. Jangan langsung. Ada satu tempat tu, surau tu. Di sebelah sana sikit lah. Dia pun tak setuju dengan kita. Setuju sebab dia kata macam mana tah, adalah seorang guru tu duduk mengajar. Tapi panjang cerita tu, dia ingat tak mau cerita lah. Tapi nak abang kata ikhlasnya guru tu, dia kata kalau tak mau mengajar, hamaknya. Jangan duk buat tarik-tarik sagu hati. Dia kata tak kisah. Dia bukan main tu niat nak sagu hati. Maknanya tuan-tuan, insya-Allah kita akan bincang nanti adab seorang pembaca dan juga penghafal Quran macam mana. Insya-Allah kita akan bincang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم استودعناك ما قرأناه فردده إلينا عند حياة رسول الله عليه محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم تقبل الكريم. Siapa yang belum lagi memiliki kitab yang bulan lepas pun kita dah sebut, kalau boleh tuan-tuan, kalau beli nak simpan saja tak payah belilah hantarah. Yang ni kita beli dengan tujuan kita nak kenal Nabi, sempena Maulidun Nabi, ni nak masuk apa hari ni. Dan insya-Allah bolehlah ambil kitab ni, ada dekat kereta. Tuan-tuan, tolonglah baca. Kita target kita sambut Maulid tahun ni, kita nak kenal Nabi dengan sedekat-dekatnya. Dalam kitab ni Ustaz Mahathir ni dia menerangkan kenapa Nabi lahir hari Isnin. Kenapa bulan Rabiul Awal, cerita dia lahir sampailah Nabi wafat. Kita sendiri pun pergi ke Mekah. Kita tak tinggallah kitab ni jadikan panduan. Sebab banyak cerita ada dengan infografik, peta-peta pergi ke kubur. Ini kubur siapa tengok peta. Oh ni kubur ni. Semua ada. Alhamdulillah insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Siapa nak ambil kat kereta lah.